Assalamualaikum and welcome to Syahlim Sebab Channel. Okay, so dalam video ni aku tak nak cakap pasal babi air, which aku tahu korang tengah hangat kecam kat Twitter sekarang. Dan Alhamdulillah aku tak melibatkan diri langsung dalam eksperimen babi air tu. Semujolah aku tak dapat lagi duit dari YouTube, kalau tak aku kemaruk. Okay, so kita cakap pasal Twitter, Instagram atau senang cerita seluruh internet. So kita semua tahu bahawa internet ni ada kebaikan dan keburukan dia yang tersendiri, which aku tahu korang pernah tulis ni pada karangan korang time SPM dulu. Aku cuma nak buat liputan pasal pengguna-pengguna internet itu sendiri, ataupun yang senang diringkaskan sebagai netizen. Ada netizen yang baik, tetapi sayang sungguh kebanyakan netizen kita agak berperangai tak baik. So disebabkan tu dalam video ni aku nak menerangkan tentang 5 tanda yang netizen kat negara kita ni agak parah, atau senang cerita boleh diibaratkan sebagai virus. Dan kalau ada tanda-tanda ni pada diri korang, aku minta maaf kalau korang sentap. Tapi kenapa perlu korang sentap? Okay, so first kali, netizen kita suka menilai daripada judul semata-mata, or in English, Malaysians judge the book by its cover. Habit ni memang popular gila kat Facebook. Lagi-lagilah kalau korang pergi kat artikel berita ke ataupun artikel blog ke, kalau korang nampak suatu title tu seakan-akan memberi persepsi negatif, korang tak klik pada artikel tu, korang tak baca artikel tu, tetapi korang terus pergi ke comment section dan lepas tu menghiburkan pembaca-pembaca komen. Yang jadi masalah besarnya apabila title tu sebenarnya betul, cumanya korang perlu baca artikel. Walaupun title tu seakan-akan memberi suatu persepsi yang negatif, tetapi artikel tu kebanyakan masa memberikan persepsi yang positif. So disebabkan itu ada stereotip bahawa Malaysians don't like to read. Itu baru Facebook. Yang baru-baru ni hangat diperkatakan tentang satu drama ni yang sebenarnya memang straightforward je tajuk dia, tetapi ramai orang mempersendakan judul tajuk dia, iaitu drama yang berjudul Rahimah Tanpa Rahim. Aku tengok banyak komen pasal judul ni dan terus terang aku cakap, korang tengok ke tak trailer dia? Sebab bila aku tengok trailer in one shot, aku boleh faham cerita ni nak menceritakan tentang apa, iaitu mengenai seorang wanita yang dilahirkan tanpa rahim. Tapi sayang sungguh ramai orang suka buat lawak melibatkan rahim sepatulah, padahal penyakit ni memang wujud, dan penyakit ni namanya MRKH. Oh, and one more, judul tu merupakan unsur anagram, which kalau korang belajar kesusastraan, korang akan faham erti anagram. Samalah seperti mana yang korang belajar apa tu hyperbola, dan korang belajar tentang banyak lagi lah, aku pun terlupa sebenarnya. Nampak tak apa yang terjadi apabila budak-budak bodoh lebih banyak berbanding budak-budak sains dan sastera? Okey, sekarang kita move on dengan yang kedua pula. Yang kedua ni memang popular gila. Orang kita ni suka berprasangka buruk. Orang buat baik kena kecam, kalau orang buat jahat lagilah kena kecam. Orang bagi sedekah kau kutuk, orang beri tahid kau lagilah kutuk. Orang jadi kaya kau tuduh macam-macam. Salah satu contohlah Michael Ang. Kalau korang ingatkan Michael Ang tahun 2020 ke tahun 2019, dia pernah memberitahu bahawa diri dia Islam. Dia dah Islam selama setahun pada time dia mengumumkan perkara tersebut. Masalahnya sekarang, bila dia dah umumkan yang diri dia Islam, kebanyakan Melayu Islam kita suka komen pada IG post dia, tanya, mana gambar solat? Gambar makanan je. Mana gambar solat? Mana gambar ibadah? Seakan-akan diorang ni berprasangka buruk terhadap Michael Ang yang sebenarnya seorang mu'allaf. Diorang anggap dia ni tak menunaikan solat ataupun tak menunaikan kewajipan sebagai seorang Islam. Dan lagi satu contoh yang aku nak bagi, iaitu Abid Liu. Okay, as we all know, Abid Liu always give donations to those who are in need. Beliau memang seorang dermawan dan beliau sentiasa cuba untuk membantu siapa-siapa pun yang dalam kesusahan. Tetapi sayang sungguh ada ramai sangat orang yang iri hati terhadap Abid Liu, padahal Abid Liu buat benda baik, tapi korang kecam buat apa? Dan yang lagi teruknya ialah yang kaki kecam ni, yang kaki prasangka buruk ni, kebanyakan ni orang Melayu kita. Kadang-kadang kan aku tengok kaum-kaum lain, orang dari bangsa lain, diorang komen dengan baik je, diorang komen dengan sopan dan sopan santun sahaja. Tetapi sayang sungguh kebanyakan Melayu Islam kita komen dengan cara apa tu, menyindir ataupun mendengki. Walaupun kaki kecam ni tak mengira kaum atau bangsa, tetapi sayang sungguh kat negara kita ni majoriti kaki kecam ialah orang Melayu, orang Melayu Islam. Sebab now kita move on kepada yang ketiga pula, iaitu spesies yang suka menghina, suka mencaci, suka memaki, tapi diorang claim bahawa diorang ni berdakwah. Ni memang terlalu normal sangatlah kat negara kita. Apabila ada beberapa orang yang berlagak alim, apabila diorang nampak kemungkaran, apa yang diorang buat ialah menghina. Diorang lepas tu anggap benda tu sebagai dakwah, padahal bukan lagu tu cara nak berdakwah.
mau berdakwah dengan sopan santun, dengan baik-baik ayat yang sopan. Tetapi sayang sungguh, kebanyakan orang kita ni suka berdakwah dengan cara menghina, cara menyindir, cara menyentak, menjatuhkan maruah orang tu, dan lepas tu suka menghukum neraka padahal orang tu masih lagi hidup. Apabila seseorang tu dah meninggal, korang terus kecam kata dia masuk itulah, masuk inilah, padahal korang tak kenal dia dan bukan hak kita untuk menghukum siapa masuk syurga dan siapa masuk neraka. Okey, next. Okey, sekarang keempat pula, dan ini merupakan penyakit yang sangat-sangat parah, iaitu apabila netizen ni mempercayai orang-orang bodoh lebih berbanding mempercayai ugamawan. Rakyat kat negara kita ni kan, kalau bab-bab hiburan, show-show hiburan diorang tonton, which aku okey je, aku sendiri pun tengok. Tetapi diorang tak tengok rancangan agama macam Tanyalah Ustaz. Untuk pengetahuan korang kan, apabila aku bagi tahu yang aku tonton Tanyalah Ustaz kepada rakan-rakan aku disindir, sebab menonton rancangan agama, which aku tak faham apa sal aku perlu disindir pasal tonton rancangan agama, which is very good for your mind. Tapi ini menunjukkan bahawa kebanyakan umat Islam kita sebenarnya tak tengok pun rancangan tu pagi-pagi. Lagi-lagilah apabila melibatkan bab-bab belia dan remaja. So disebabkan diorang tak ada masa nak tonton TV untuk menonton ilmu agama. Diorang menonton ilmu agama melalui alternatif yang lain, iaitu pergi kat Insta, pergi kat Twitter dan pergi kat FB. Dan yang lagi gilanya, segelintir daripada diorang ni bukannya follow ustaz atau ulama atau ugamawan ni. Diorang follow geng-geng palatau yang terdiri daripada pakar-pakar teori konspirasi dan juga pakar-pakar ajaran sesat, which sebab tu korang nampak kebanyakan rakyat kita sekarang terlalu taksub dengan teori konspirasi ni, yang sepatutnya bukan untuk diyakini tetapi hanyalah sebagai hiburan sahaja. Korang tahu tak apa yang terjadi apabila korang tonton konten-konten teori konspirasi ni ataupun follow the teori konspirasi ni? Korang mungkin fikir yang korang jadi makin cerdik apabila korang fikir yang diorang ni telah merungkaikan rahsia-rahsia yang gila dengan hujah-hujah diorang yang korang katakan bernas tu, padahal hujah-hujah tersebut tiada bukti yang sahih, tiada backup daripada sebarang dalil, malah merapu-meraban dari segi hujahnya. So budaya follow geng-geng paletau ni patut dihentikan je sebelum Gen Z kita jadi Gen T, iaitu Gen taksub. Dan yang last sekali, iaitu yang kelima, segelintir netizen kita ialah kaki fitnah. Ada segelintir netizen ni apabila dengar suatu berita buruk yang melibatkan artis atau idola favourite diorang lepas tu mulalah mereka reka suatu teori dan lepas tu mulalah tuduh orang lain. Senang cerita, diorang memfitnah. Sebagai contohlah macam minggu lepas ke bulan lepas yang kata Niloufar dan Piyu Riz. Aku tak ingatlah betina mana yang memfitnah Piyu Riz ni, apa tu membuat sihir ke atas Niloufar. Okey, aku bagi lagi satu contoh. 2 tahun lepas Misha Omar menang AJL, apa tu menang dalam kategori vokal terbaik. Kalau ikutkan dari segi performance, memang Misha Omar layak menang. Tetapi ada seorang netizen ni, dia memfitnah kata yang Misha Omar jumpa bomoh untuk menang kategori vokal terbaik. Dan last si netizen ni mengaku yang dia fitnah. Rupanya dia ni peminat Siti Sarah dan dia sebenarnya kecewa yang Siti Sarah tak menang vokal terbaik malam tu. So korang nampak tak sekarang, sebahagian netizen kita ni sanggup jadi kaki fitnah, sanggup memfitnah hanya kerana tak berpuas hati dengan sesuatu keputusan. Lagi-lagilah kalau melibatkan keputusan dalam rancangan hiburan ataupun bila melibatkan artis-artis favourite diorang ni. Diorang spread the hate and never spread the love. They don't spread the positivity, they always spread negatives. So korang boleh fahamkan kenapa aku keluarkan tajuk kenapa netizen kita ni parah dan kenapa netizen kita ni ibarat virus. Sebab netizen kita ni makin lama jadi makin teruk. Bukan semua tetapi segelintir jadi makin teruk sampai sanggup melampaui batas-batas agama, sehingga kan kita ni tak jadi serupa orang Islam dah. Aku bukan nak melabelkan kafir, tetapi kita ni tak berperangai serupa orang Islam yang betul-betul dah. Padahal Islam tak mengajar kita untuk melakukan 5 perkara ni. Islam mengajar kita tentang kebaikan, tentang sopan santun, tentang budi pekerti dan akhlak yang mulia, bukannya jadi makin teruk. So buat para netizen kat luar sana, aku ingatkan korang, tolong jangan jadi fitnah kepada Islam, tolong jangan jadi pembantul kepada agama Islam, dan tolong jangan sampaikan ideologi bodoh and claim it as Islam, dan jangan sesekali menunggang agama demi kepentingan korang sendiri. So kalau korang suka dengan konten yang aku sampaikan ni, korang boleh subscribe di YouTube Syahli Masebab channel. Okay, thank you so much. Assalamualaikum.